Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atira binti Muhammad Faizul dan saya akan membentangkan isu utama yang dibangkitkan oleh penulis dalam artikel Prinsip Al-Waqiah dalam kelestarian alam sekitar. Isu utama yang dibangkitkan oleh penulis ialah berkenaan alam sekitar kita yang semakin hari semakin teruk kerana sikap sesetengah manusia yang tidak bertanggungjawab melakukan kerosakan di muka bumi ini. Kita sebagai manusia hendaklah menerapkan prinsip Al-Waqiah demi kelestarian alam sekitar kita. Al-Waqiah bermaksud pengawasan dana pengawalan yang mana dua garis ini amat penting kerana ia merupakan asas dalam menentukan sebuah organisasi. Manakala alam sekitar pula ialah segala benda hidup dan bukan hidup yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sebarang kekurangan. Kita sebagai orang Islam dipertanggungjawabkan untuk menjaga hak milik Allah sebagai contoh alam sekitar kita. Terdapat pelbagai cara untuk menjaga alam sekitar seperti menjaga kebersihan sekeliling, tidak membuang sampah merata-rata kerana ia akan menjejaskan hidupan di sekeliling dan seperti membuang plastik di dalam laut akan menjejaskan ekosistem dalam laut dan membuang sampah di merata-rata akan menyebabkan lalat hinggap dan membiak. Seterusnya, jangan menebang pokok dan jangan melakukan pembakaran secara terbuka kerana ia dapat menipiskan lapisan ozon kita menyebabkan bumi semakin lama semakin panas. Seperti yang diperkatakan dalam surah Al-Waqiah ayat 3, dialah yang telah mengaturkan kejadian 7 petala langit yang berlapis-lapis. Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Oleh itu, demi kesejahteraan bersama, kita hendaklah menitik beratkan prinsip Al-Waqiah dalam kelestarian alam sekitar untuk kita hidup lebih harmoni dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nama saya Iqmahan dan hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan isu Al-Wiqayah, adakah ia penting dan relevan. Bagi saya, artikel tersebut adalah penting dan relevan kerana ia dapat menekankan pentingnya penjagaan alam sekitar. Seperti mana yang kita tahu pada hari ini, pelbagai masalah yang kita hadapi merupakan masalah berkenaan dengan alam sekitar. Salah satunya penyakit seperti denggi, batuk. Yang kedua, penjagaan alam sekitar juga merupakan amanah daripada Allah kepada manusia. Ini juga bermakna kita telah dihantar ke bumi untuk menduduki bumi Allah dan sebagai seorang umat dan yang menduduki di bumi, kita seharuslah menjaga bumi ini sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Allah kepada kita. Yang ketiga juga sebagai tanda bersyukur atas amanah yang diberikan kepada kita. Jadi seperti mana kita tahu, bumi ini telah diamanahkan kepada kita. Jadi sebagai tanda bersyukur, kita perlulah menjaga perkara yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Sekiranya kita tidak menjaga, ia seumpama kita tidak bersyukur ke atas pemberian Allah kepada kita. Jadi sebagai seorang manusia, penjagaan alam sekitar juga merupakan
secara tidak langsung menunjukkan kita ini bersyukur terhadap perkara yang diberikan kepada Allah. Yang keempat ialah mengawal bencana alam akibat daripada kecuaian dan pengabaian alam sekitar. Secara tidak langsungnya, sekiranya kita tidak menjaga alam sekitar dengan baik, ia juga dapat membawa bencana seperti pembalakan yang secara tidak langsungnya akan membawa banyak tanah runtuh ataupun pembuangan sampah merata-rata dapat membawa penyakit seperti Aedes yang dapat memudaratkan manusia. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Zahabi Adam. Nombor pelajar saya ialah 2023-408-254. Okey, untuk subjek kos yang saya ambil ialah CTU 552 Falsafah dan Isu Semasa. Jadi topik pembentangan saya hari ini ialah prinsip al-wiqayah dalam kelestarian alam sekitar. Okey, untuk adakah artikel ini dapat memberi kesan nilai tambah terhadap gaya berfikir anda? Okey, prinsip al-wiqayah ni dapat mendorong pemikiran yang preventif di mana individu itu dapat mencapai tahap pemikiran yang preventif. Prinsip al-wiqayah juga dapat merangsang rasa tanggungjawab individu terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Daripada prinsip ini dapat membuahkan rasa tanggungjawab kepada individu. Ini adalah sangat penting bagi sesebuah modal insan, seseorang. Okay. Akhirnya, prinsip al-wiqayah juga tidak hanya mencipta paradigma pencegahan. Maksudnya, tiadalah semuanya berkaitan dengan preventif dan sebagainya. Tetapi juga menjadi katalisator untuk pemikiran yang holistik, inklusif dan berorientasi. Okey, kesimpulannya ialah daripada isu ini kita dapat melihat bahawa kesimpulannya ialah untuk mengekalkan kelestarian alam sekitar, kita hendaklah memandang isu-isu semasa yang melanda alam sekitar di sekeliling kita lebih serius agar kita dapat mengekalkan keharmonian bukan sahaja terhadap satu sama lain tetapi juga dapat mengekalkan kestabilan ekonomi yang kini membangun dan pesat. Ini juga adalah bagi melahirkan generasi yang harmoni, sihat dan mementingkan kelestarian alam sekitar. Okey, itu saja dari saya yang saya dapat sampaikan. Semoga apa yang dapat disampaikan adalah bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Maznira binti Abdul Wa'u. Saya akan membentangkan tajuk 2.4. Apakah idea anda bagi menambah baik artikel tersebut? Poin yang pertama adalah memberi lebih banyak faedah dan kestabilan kepada tahap pemulihan negara. Ini adalah kerana kelestarian alam sekitar amat penting bagi menjaga kualiti sesebuah negara tersebut. Ia juga dapat membantu membawa pelancong masuk ke dalam negara kita serta dapat meningkatkan ekonomi negara. Poin yang kedua adalah bagi mengelakkan pengurangan atau penurunan sumber semula jadi. Seperti yang sedia maklum, negara kita mempunyai banyak sumber semula jadi seperti
tanah, tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai sumber utama ekonomi kepada negara. Dengan menjaga kelestarian alam sekitar, negara dapat lebih maju serta dapat meningkatkan pertumbuhan pada masa yang akan datang. Poin yang seterusnya adalah kadar penuaian sumber yang boleh diperbaharui. Seperti yang saya maklum tadi, sumber semula jadi di negara kita amatlah penting untuk dijaga kerana pada satu hari nanti ia akan amat berguna kepada generasi yang akan datang. Oleh itu, amatlah penting untuk menjaga kelestarian alam sekitar kerana ia juga akan memberi kebaikan dan kelebihan kepada generasi-generasi yang akan datang. Selain itu, fokus utama negara kita adalah untuk menghadapi masalah banjir. Seperti yang kita semua maklum, masalah banjir telah menjadi satu masalah yang terjadi kepada negara kita berulang kali. Malahan ia terjadi hampir setiap tahun. Dan ia juga banyak berkait rapat dengan masalah kelestarian alam sekitar. Jadi, dengan cara mementingkan kelestarian alam sekitar ini sedikit sebanyak dapat membantu negara bagi mengatasi masalah tersebut. Seterusnya dan akhir sekali adalah kesedaran mengenai pengurusan sisa kekecil. Ia amatlah penting bagi memastikan alam sekitar bebas daripada pembuangan sisa toksik dan pencemaran alam sekitar. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah artikel ini boleh dipercayai ataupun tidak? Kenapa ya? Seperti yang kita sedia maklum, dunia kita kini berada di era pembangunan yang sangat pesat. Namun begitu, kita sering kali terlepas pandang tentang perkara utama iaitu kepentingan dalam penjagaan persekitaran. Sebagai contoh, pelepasan sisa toksik di udara iaitu asap dan juga di perairan utama sisa kimia. Alam sekitar yang bersih memberi peluang untuk manusia menikmati udara yang segar. Udara yang bersih adalah nikmat yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kawasan yang bersih kebiasaannya mempunyai tumbuh-tumbuhan. Ia akan membebaskan oksigen ke udara supaya badan kita mendapat bekalan oksigen yang secukupnya. Tanpa persekitaran yang bersih, kita tidak akan dapat menikmati kehidupan yang sihat dan selesa. Selain daripada udara yang segar, air juga merupakan sumber yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Air yang bersih adalah elemen wajib dalam menjana persekitaran yang bersih dan sihat. Ini kerana air bukan saja penting untuk manusia, malah untuk semua makhluk di muka bumi ini. Ini dapat dibuktikan yang manusia memerlukan air untuk hidup kerana tubuh manusia memerlukan lebih kurang 7% air untuk memastikan tubuh badan sentiasa sihat di tahap optimum. Malahan, Islam juga mengajar kita bersuci kerana ia adalah keperluan asas dalam aspek kebersihan. Bersuci adalah wajib dan menjadi syarat sah dalam menjalani ibadah seperti solat. Prinsip al-waqiyah perlu ditanam dalam setiap manusia bagi memastikan setiap orang mengambil tahu tentang kepentingan mencegah lebih baik daripada mengubati. Kerana ia merupakan prinsip yang ditekankan dalam Al-Quran sebagai panduan dalam mencegah kemudaratan sebelum rawatan. Jika isu ini diabaikan, kesannya akan membahayakan kita semua dalam segenap aspek. Sebagai rumusan, artikel ini boleh dipercayai kerana kepentingan menjaga alam sekitar merupakan salah satu aspek penting untuk memastikan persekitaran yang sihat. Air dan udara yang bersih merupakan dua aspek penting dalam kehidupan seharian di mana tanpa air, sukar untuk kita mendapatkan bekalan makanan yang bersih dan tanpa udara juga, kita akan menghadapi kesukaran dalam pernafasan dan akan mengakibatkan aktiviti seharian tidak dapat dilakukan dengan baik.
Contoh udara yang tercemar adalah seperti jerebu dan asap kenderaan yang berlebihan. Di samping itu, air yang tercemar juga menyumbang kepada beberapa penyakit bawaan air yang lazim seperti cirit-birit, demam kepialu dan kolera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Hana Nadia Adina. Saya akan membentangkan soalan siapakah yang sesuai menjadi sasaran dalam artikel bertajuk Prinsip Al-Wiqayah dalam Kelestarian Alam Sekitar. Okey, sasaran dalam artikel ini adalah manusia. Kerana alam diciptakan untuk manusia. Kesempurnaan alam di bumi diciptakan Allah untuk kemudahan manusia. Kelestarian alam sekitar sangat berkait rapat dengan penciptaan manusia. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia mempunyai hak dan tanggungjawab dalam memastikan alam sekitar sentiasa dipelihara baik. Agama Islam menggalakkan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar kerana manusia dan alam saling memerlukan antara satu sama lain. Kita perlu sedar bahawa ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala cukup untuk kegunaan manusia. Contoh, kita makan nasi, Allah menciptakan padi. Jadi dapatlah beras, manusia boleh makan. Alhamdulillah. Okey, sayur-sayuran, contoh sayur-sayuran lain dan juga tumbuh-tumbuhan yang lain. Sekiranya alam sekitar musnah, maka kehidupan manusia juga akan turut terjejas. Kita perlu sedar bahawa ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala cukup untuk kegunaan hidup manusia. Di situlah manusia diciptakan, tempat mendapat sumber makanan dan minuman. Dan di situ juga manusia akan dikebumikan. Akhir kalam menyeru umat Islam untuk melestarikan alam sekitar dengan memelihara keindahan. Terima kasih.